ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أنت السهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama meneruskan lagi kuliah kitab Fiqh Sirah karangan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti Al-Syahid. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahmatullah alaih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri peluang untuk kita memahami tariqah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang berkaitan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti pada bab baru ni berkenaan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih semenanjung tanah Arab sebagai salah satu daripada tapak pancaran agama Islam ini. Kesimpulan yang kita dapat buat daripada bab itu iaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala pilih lembah Mekah itu di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Baitullahil Haram tumpuan dan kesejahteraan untuk manusia seluruhnya. Dan yang keduanya, dari segi kedudukan ilmu alam, semenanjung tanah Arab yang dipilih untuk bebanan tanggungjawab dakwah Islamiyah kerana situasinya, kedudukannya di tengah-tengah berbagai bangsa, berbagai budaya, menyebabkan penyebaran dakwah Islam di kalangan bangsa-bangsa dan negara-negara yang dikelilingi di semenanjung tanah Arab itu menjadi mudah. Dan ternyata perkara itu berlaku pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Dan yang ketiga, hikmah juga menjadikan bahasa Arab sebagai media dakwah dan bahasa yang pertama buat menerangkan dan menafsirkan percakapan kalamullah Azza wa Jalla yang disampaikan kepada kita. Itu di antara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala beri. Pada malam ini kita bincang berkenaan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin wa alaqatu wa da'watu bid-da'awat as-samawiyyah as-sabiqah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang terakhir, dan bagaimana hubung kait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada sudut isi dakwahnya dengan nabi-nabi sebelum daripada baginda. Baik, sebagaimana yang tuan-tuan tahu bahawa saya tidak baca kesemuanya kitab ini, cuma daripada bab itu, satu bab kita buat khulasah tajuk. Bukan kita nak cepat habis, tapi benda yang tak perlu baca tuan-tuan boleh faham sendiri. Cuma
Dari segi rumit, ada beberapa perkara yang perlu difahami dengan nas dan dalil. Baik, kita tengok pada perenggan yang atas tu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah nabi yang terakhir dan tidak ada nabi selepasnya. Ini adalah kata sebulat suara umat Islam yang disebut sebagai ijma'. Dalam agama pula dikenali sebagai satu perkara yang mesti dipercayai, iaitu akidah. Sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, rawahul Bukhari wa Muslim, inna mathali wa mathal al-anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmaluhu illa mawdi'a labinatin min zawiyatin faja'ala an-nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaquluna halla wudi'at hadhihi al-labinatu qala fa ana al-labinatu wa ana khatamun nabiyyin. Yang bermaksud, aku dan para anbiya sebelum aku ibarat satu bangunan yang dibina oleh seorang laki-laki, lalu dia membinanya dengan baik dan dipercantikkannya kecuali pada tempat sekeping batu bata pada suatu sudut. Maka orang ramai datang mengilinginya dan kagum melihat dan berkata, mengapa tidak diletakkan seketul batu bata di tempat yang kosong itu? Maka akulah batu bata itu dan akulah penyudah segala nabi. Baik, pertautan dan hubung kait dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita baca nanti. Baik, yang pertama sekali, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepakat kata nabi yang terakhir yang disebut sebagai khatamun nabiyyin. Maka dengan itu tidak ada lagi nabi selepas daripada Nabi Muhammad. Siapa sahaja yang mari mengaku jadi nabi, maka dia sesat dan akidah dia rosak. Bukan zaman hari ini sahaja yang ada mengaku jadi nabi, bahkan zaman selepas daripada kewafatan Nabi SAW yang disebut sebagai Musailamatul Kadzdzab, ada juga yang mengaku nabi daripada golongan perempuan pun mengaku jadi nabi. Dan ramai lagi tukang-tukang sihir lepas daripada kewafatan Nabi, mereka mengaku jadi Nabi. Ini kerana mereka nak cari pengaruh dan mereka ingat bahawa Nabi ini cari pengaruh. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukti kenabian Nabi SAW itu terserlah. Walaupun dipertikai oleh golongan orientalis. Di antaranya mereka pertikai bahawa dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut kepada Nabi, sekiranya wahai Muhammad kamu buat sendiri agama ni, kamu ubah, laqata'na min hulwat, aku akan kerak orak jantung kamu. Itu ayat dia. Semasa Nabi disihir oleh Yahudi, Nabi kata, masa aku telan racun tu, aku rasa macam jantung aku ni tercabut, masuk dalam tu. Nabi sebut. Maka orientalis dia nak kait dengan apa yang Nabi sebut tu dengan ayat Quran yang saya sebutkan tadi. Kalau kamu wahai Muhammad reka agama ni, aku akan kerak jantung kamu. Dia kata tu menunjukkan bahawa Muhammad reka, Muhammad cari pengaruh. Kita nak jawab macam mana? Nampak macam betul sekali kita baca. Kalau kita pergi lagi
Perkataan laqata' nama Tuhan potong. Yang Nabi rasa tu bukan potong. Nabi rasa macam nak tercabut. Nabi rasa potong tu makna mati. Makna Muhammad, kalau kamu pandai-pandai ubah agama ni, jaga. Aku mati kamu situ maknanya. Tak tunggu lama. Itu makna dia. Baik, kenapa ayat-ayat lain orientalis tak ambil? Ayat surah An-Najmi, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Muhammad ini tidak dhall, tidak sesak akidah, wa ma ghawa, dan tidak sesak akhlaknya. Akhlak pun cantik, akidah pun baik. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan Muhammad tidak ikut hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha, kecuali apa diwahyukan Allah Taala kepadanya. Kenapa orientalis tak ambil ayat ni? Ayat Quran tadi dia ambil pula. Ni kita mengaji sirah ni, setiap kali kita mengaji sirah ada cerita orientalis kita akan sebut. Kerana perkara inilah yang masuk dalam umat Islam pada hari ini. Masuk umat Islam pada hari ini. Sebab tu soal nak menterjemah ni, kita kena terjemah dengan baik. Jangan kita tambah-tambah cerita, jangan. Ada juga orang tambah cerita, tak tahulah, mereka tambah. Dia kata, aku nak tanya kamu ni Jibril, sepanjang kamu bekerja dengan Tuhan, la ilaha illallah. Ayat tu pun salah, dia nak suruh sedap ayat tu. Dia kata sepanjang bekerja dengan Tuhan. Awak ingat Jibril ni sign kontrak dengan Tuhan? Bekerja dengan Tuhan. Bekerja, dia kata. La ilaha illallah. Nazala ruhil amin. Jibril ni disebut sebagai ruhil amin. Ruhil amin yang amanah. 2 kali Allah Ta'ala dalam Quran tu cerita bab Jibril. Nabi tengok Jibril pada rupa yang asal. Dia pergi tambah pula, berapa umur kamu wahai Jibril? Pergi tambah umur Jibril pula. Duduk reka pula, ada satu bintang ni langit, kepak nu apa nu. Mana kita nak tahu langit kepak tak, ayah pen je tahu. Boleh jadi dia nak murid ayah pen juga, boleh jadi. Ada satu bintang yang berkelip. Setiap 70,000 tahun dia 70,000 tahun dia berkelip sekali. Dia kata, klik pup gitu. Seingat aku, kata Jibril. Jadi Jibril ingat pula. Tadi Jibril kata tak ingat. Hak mana satu ni? Alah, pening sungguh. Tapi nak macam mana pening-pening begitu pun? Orang dengar juga pening-pening pun. Dengar saja tak apalah. Jangan duk percaya. Hak percaya tu kau pening. Kau pening. Berkenaan dengan Nabi kita ni, khatamun Nabi, tidak ada dah Nabi selepas daripada itu. Kalau kita faham Nabi tidak ada Nabi selepas daripada itu, bermakna kita tidak akan buat amalan-amalan yang baru. Kalau kita buat amalan-amalan yang baru yang tidak disebut oleh Nabi, bermakna kita tidak iktiraf Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabiyyin. Bermakna risalah Nabi tidak sempurna, kena ada penambahan yang lain. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengirimkan Nabi daripada kalangan bangsa Melayu? Dah hebat sangat Melayu ni. Melayu ni hebat sangat katanya. Daripada keturunan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, lah apalah, mari segala Nabi. Saya nak buat kenyataan malam ini bahawa orang Melayu adalah keturunan seorang Nabi yang bernama Adam. Tuan-tuan setuju tak? Setujulah. Nabi juga tapi Adam. Dan saya nak buat kenyataan juga bahawa datuk nenek kita mula adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang duduk di atas kapal bahtera Nabi Nuh. Itu datuk nenek kita. Tak tahu dah, takut buat ni mari anak buluh betul. Boleh nampak kan ni? Mudah nak faham. Cukup simple.
Dan dia kata bahawa Nabi marah mencerca orang Arab dan sebagainya. Mencerca bangsa mana pun Nabi marah. Dia ambil dalil di mana tak tahu. Baik, Muhammad bin Abdul Wahab ni bangsa apa? Hak kamu duk cerca macam-macam. Ibnu Taimiyah tu bangsa apa? Hak kamu duk cerca macam-macam tu. Awak Ibnu Taimiyah tu orang Cina. Nak marah sungguh ni. Mujur tak darah tinggi bala ni. Cakap apa lagu ni? Kita bangga dengan bangsa kita, salah tak? Tak salah. Tapi bangsa ni tak ada nilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab ya ayuhat, Allah taala sebut inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Aku jadikan kamu lelaki perempuan, Adam Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban, aku pecah jadi syu'uban, jadi puak-puak. Untuk apa? Ya ta'arafu, untuk kamu kenal ni Cina, ni Melayu, ni India, ni orang asli, ni orang Negro, orang Afrika, orang Mekah, orang Arab. Ada Allah Ta'ala kata hak lebih Arab, lebih Melayu? Tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kalau orang Cina baru masuk Islam 2 hari, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dah lebih baik daripada Melayu hak Islam daripada awal lagi. Itu nilaian Allah. Disambung dengan kata-kata Umar lagi, nahnu qaumin, kita kaum Arab ini, kita jadi mulia, azzallahu bil Islam, kita dimuliakan dengan Islam, dia tu Arab tu. Tetapi apabila kita meninggalkan Islam, azzalallah, kita dihina oleh Allah. Bila kita pegang Islam, a'azzalallah, kita dimuliakan oleh Allah. Terang-terang kata Sayyidina Umar. Bermakna kerana agama lah kita mulia, bukan kerana apa. Berapa kurun baru orang Melayu jadi Islam? Berapa kurun? Cina lebih awal Islam daripada kita. Ni nak sebut pada tuan-tuan, biar reti sikit lah. Biar reti sikit bercakap, jangan bercakap ikut tak tahu apa. Hak angguk tu buat hangguk. Orang Kelantan kata macam pokok angguk. Sumpah tu. Orang Kelantan kata pokok hangguk. Dia hangguk sama kerja dia. Tak ada kata nak selidik, nak apa, tak ada. Baik, itu hadis Nabi. Dan Nabi kata, aku ni kamu tengok macam bangunan cantik satu batu bata je tak ada. Akulah ibarat penyempurnaan kepada bangunan tersebut. Maka sempurna bangunan itu, maka tak ada lagi orang yang boleh mengaku dia jadi Nabi. Dan kesempurnaan Islam itu telah pun nampak depan mata kita. Golongan yang sesat ini, dia tak mengaku dia Nabi. Dia tak mengaku dia Nabi, dia mengaku Nabi Muhammad juga. Tapi perbuatan dia itu adalah memprotes Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia sebut benda yang tidak pernah disebut oleh Nabi. Dia kata benda tak pernah dikata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut amalan yang tidak pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna dia protes Nabi. Dia protes di atas sifat Nabi, amanah dan fatanah dan siddiq. Tabligh tu dia terima, Nabi menyampaikan dakwah. Tapi amanah, dia memang Nabi tak amanah lah, sebab tak ajar semua dia kata. Dia tak kata gitu, tapi dia ajak hak lain. Tu bermakna dia gitulah pegangan dia. Fatanah, jujurnya Nabi. Siddiq, jujurnya Nabi. Cerdiknya Nabi. Nabi tak cerdik ya dia. Nabi ni kurang cerdik. Sebab apa? Kena ada amalan lain pada zaman hari ni baru nampak cerdik benda tu. Gitu. Kena fikir sendirilah. Allahu Akbar. Memang dunia ini menghala kepada begitu. Kalau tuan-tuan tengok tahun 50-an dulu, khurafat ni berlaku. Ulama kita baik hak duduk di pondok ke, hak balik Mesir ke, mengaji Fatani ke mana ke, semua bersetuju bahawa khurafat nanti tak boleh dibuka. Tak boleh buka.
Bila sebut mandi safar, ada juga orang nak bela. Saya heran sungguh. Dia kata mandi safar hak sesak tu, mandi safar tu hak betok puluk kuning apa semua ni, kita mandi safar ni seolah-olah menjenamakan semula benda tu menjadi Islam. Menjenamakan jadi Islam, jadi Islam balik benda tu. Sebab kerana ada amalan-amalan tertentu. Jadi hak puluk kuning apa tak ada dah, kita tukar macam mana? Tukar mandi safar juga, tapi baca hak ni. Tetap haram. Macam mana? Macam tu lah, macam arak kita tukar nama, tetap jadi arak, nama lain pun haram duduk situ lah. Sebab membuka pintu kepada syirik. Betapa banyak mandi Allah Ta'ala ajar pada kita. Mandi sunat hari Jumaat, mandi wajib mandi itulah. Hak mandi sunat hari Jumaat, Aidil Fitri, Aidil Adha, mandi hak bersih-bersih tubuh, hak fitrah belakang ni mandi harus, dia panggil harus mandi. Betapa banyak mandi yang Nabi ajar depan mata kita yang dapat pahala. Kenapa? Ambil benda yang tidak pernah disebut oleh Nabi SAW. Sebab nak protes Nabi, hak Nabi buat ni tak sedap. Siapa dia yang menggerakkan hati nak protes tu? Syaitan yang menggerakkan. La hawla wala quwwata illa billah. Baik, pertautan hubungan dakwah Nabi dengan para anbiya terdahulu bertujuan memperkuatkan dan memperkemaskan simpulan dan penutupan, seperti yang dapat difahamkan daripada hadis di atas. Ini tegas sekali bila melihat di mana dakwah para anbiya seluruhnya bersendikan kepada dua asas, itu akidah kepercayaan, perundangan dan akhlak. Daripada sudut akidah kepercayaan langsung tidak berubah sejak Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir, itu percaya kepada Maha Esa. Kita tengok di situ ayat di bawah tu, syara'alakum minad dini ma wassa bihi Nuha والذي أوحينا إليكم ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Allah Ta'ala sebutlah surah Asy-Syura ayat yang ke-13. Diturunkan kepada kamu sekalian agama, seperti mana yang diutuskan kepada Nuh, dan diwahyukan kepada seperti yang juga diutuskan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, agar kamu menegakkan agama dan jangan kamu berpecah kerana ini. Baik, dakwah Nabi-Nabi alaihimussalati wassalam dalam perkara akidah adalah perkara yang sama sejak daripada dulu. Dia tidak akan berubah. Satu lagi ayat Allah Ta'ala, kalau kita boleh tambah, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Walaqad, dan demi sesungguhnya, ba'athna, kami bangkitkan pada setiap umat itu rasul, ani'budullaha, ajak orang pada Allah, wajtanibut taghut, setelawan taghut. Nampak ni? Itu jelas bahawa Allah Ta'ala utus Nabi kerana nak ajak orang balik mempertuhankan hanya kepada Allah. Semua suruhan Nabi-Nabi adalah la ilaha illallah, yang disebut sebagai akidah. Akidah ni satu benda yang penting. Saya tak berhurai banyak dah akidah ni. Sehari kita bercakap bab akidah. Masa kita buat daurah di Masjid Ngulang hari tu, tuan-tuan boleh buka balik rakaman, dalam page pun ada apa yang disebut sebagai ilah. Yang kita sebut la ilaha illallah. Ilah tu apa dia? Bukan menduakan Allah, tidak, tapi meletakkan sifat yang ada pada Allah itu kepada orang lain. Sifat tahu benda gaib hanya Allah, tapi letak pada tok guru kita pun tahu benda gaib juga. Sifat berkat apa semua sekali Allah Ta'ala, kalau benda yang berkat pun Allah Ta'ala sebut benda tu berkat, dan Allah Ta'ala sebut cara nak beramal dengan keberkatan itu, tapi kita meletakkan orang tu berkat, orang ni berkat, sampai kita boleh pergi kubur dia minta berkat, minta keramat dan sebagainya. Semua ini adalah jalan petunjuk kepada syirik. Semua ni benda yang boleh menjahanamkan akidah dan kepercayaan. Lalu benda inilah yang dilarang oleh para Nabi alaihimussalati wassalam, bermula daripada zaman dakwah Nabi Nuh. Tu zaman dakwah mula di situ.
Nabi Adam dia tidak berdakwah lagi. Nabi Adam meninggalkan syariat dia. Nabi Adam sebut pada anak-anak dia semua sekali, anak-anak dia faham. Dah lama di antara Nuh, Adam dan juga Nabi Nuh ni, sehingga kan Nabi Nuh digelar sebagai Adam Ats-Tsani, Adam yang kedua. Mari dalam keadaan kaumnya begitu engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah isteri dia sendiri. Bagaimana disebut oleh Allah, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru ra'ata fir'aun wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru ra'ata nuh wa ra'ata lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihain fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allah syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Contoh yang Tuhan tunjuk dalam Quran, Allah Ta'ala sebut, iaitu isteri kepada Nabi Nuh, isteri kepada Nabi Lut. Dua-dua ni adalah di bawah tanggungan ataupun menjadi isteri kepada dua hamba aku yang saleh, iaitu Nuh dan Lut. Tapi aku nak istihar dua-dua orang ni, kata Allah, wa qila dukhulan nar, masuk neraka bersama dengan orang yang masuk neraka tu. Sebab syirik pada Allah Ta'ala, menyekutukan Allah, tidak menerima dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Begitu juga Allah Ta'ala sebut cerita dalam Al-Quran, Nabi Nuh alaihi salam mempunyai pengikut yang sedikit, sehingga anaknya sendiri melawan dia, menolak kepercayaan tauhid ini. Setelah Nabi Nuh alaihi salam ajak anak dia, ya bunayya arkam ma'na, wahai anakku, mari naik atas perahu ni, mari naik atas bahtera ni. Tapi tak mau Nuh nak duduk atas bukit. Sedangkan semua dunia ini dihancurkan oleh Allah dengan air. Sebab apa dia menolak? Tuan-tuan dikasihi oleh Allah, kerana dia menolak kebenaran. Orang yang menolak kebenaran setelah diberikan kebenaran, menolak kebenaran setelah diberikan kebenaran, ni orang panggil, orang tutup, Allah Ta'ala tutup pintu hati dia. Dia tidak menerima kebenaran. Entah, dia tak mau terima kebenaran. Sebab apa kebenaran tidak boleh masuk kepada diri seseorang yang menolak kebenaran ini? Kerana ada ketaksuban dalam jiwa dia. Ketaksuban merupakan punca kebenaran itu tidak masuk dalam jiwa. Dia tak boleh duduk. Dia tak boleh duduk kebenaran dengan ketaksuban. Baik, apa yang disebut sebagai benar? Benar itu apa dia? Al-haqqu min rabbik. Benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala cerita kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, adalah la ilaha illallah, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa musyrikin Mekah ada yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada yang menerima hidayah daripada Allah dan dia masuk Islam? Kerana dia mencari kebenaran. Hatta anak kepada Abu Jahal sendiri, hati orang kita tak tahu, tetapi yang tahu perkara itu benar, tahu perkara itu benar. Sebagaimana Nabi SAW menghimpunkan orang Quraisy, ya ma'syara Quraisy, wahai Quraisy, kalau aku sebut kepada kamu ada tentera di balik bukit ini akan menyerang Mekah, adakah kamu percaya ataupun tidak? Orang Mekah kata, percaya wahai Muhammad. Sebab apa? Muhammad Al-Amin, Muhammad orang yang amanah, tidak pernah bercakap bohong. Nabi kata, kalau aku kata Tuhan itu satu, Allah sahaja sebagai Tuhan, bagaimana? Tak dah habis bercakap lagi, Abu Lahab kata apa? Tabbaka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad dengan perkara alihadza jama'tana, adakah dengan ini kamu kumpulkan kami? Cuba tengok Abu Jahal, dia tak mau dengar kebenaran. Abu Lahab tak mau dengar kebenaran. Kerana dia dengar kebenaran, dia tahu kebenaran, dia tidak akan menerima kebenaran oleh kerana ada kepentingan dan ketaksuban dalam jiwa dia. Kita balik pada zaman kita ini. Bila kita sebut hujah dan dalil, ada orang mengajar tidak pakai hujah, tak pakai dalil, sebab dalil ni berat, hujah ni berat. Dia pakai qala syekhi, berkata guru kami, berkata guru kami, berkata guru kami. Qala Nabi, qala Rasul, tak ada. Qala sahabah, tak ada, tak pakai. Sebab apa? Berat sangat, berat nak terima, tak boleh. Bila ada orang yang mengajar dalil,
Orang nak terima dalil sebab orang nak kepada kebenaran. Orang nak pada kebenaran, orang nak dengar dalil. Bagi dia, orang yang dengar dalil ini menutup periuk nasi dia. Kalau dia membina ketaksuban. Setelah kita berkata benar dan kita sebut dalil, dia tuduh macam-macam. Tuduh macam-macam. Di antara peluru yang paling laku di abad dunia sejak daripada penjajahan Inggeris sampai ke sekarang, iaitu perkataan Wahabi. Ini paling laku sekali. Tak betul dengan hak dia pegang, Wahabi. Tak betul dengan hak dia pegang, Wahabi. Kita nak tahu betul ke tak saya sebut ni? Betul ke tak? Dia kata tak kira betul tak betul. Hak daripada mulut Wahabi semua tak boleh pakai. Teruk gitu. Teruk kalau main gitu, teruk. Apa benda Wahabi ni? Wahabi itulah. Wahabi semua tak boleh. Tak boleh semua Wahabi ni. Nak wirid kuat-kuat pun tak boleh, nak betul pun. Siapa dia kata? Siapa dia kata begitu? Siapa dia yang bisik telinga awak begitu sebab kerana apa? Syekh Muhammad Abdul Wahab yang disebut Wahabi tu tak ada kena-mengena pun dengan nama dia Muhammad At-Tamimi nama dia. Kenapa sebut Wahabi? Ayah dia nama Abdul Wahab. Kenapa pula ayah dia yang kena? Nama pun bertukar dah dengan Abdul Wahab bin Rustum. Nama pun, sejarah pun tak reti dah. Sejarah pun tak reti dah. Orang kata Wahabi ni mari di mana? Kalau kita nak rujuk pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, apa dia salah dia kepada masyarakat? Apa dia salah dia? Dia bunuh orang Islam. Apa benda salah dia? Salah dia sebab meruntuhkan khurafat-khurafat yang ada di bumi Mekah. Pada zaman Mekah itu di bawah Utsmaniyah Turki. Tu salah dia. Kerana Utsmaniyah pada ketika itu hak rapat dengan dia ni ulama-ulama sufi, ulama-ulama tarekat. Bila Syekh Muhammad Abdul Wahab dia nak kuasa politik, bagi dia pada ketika itu dengan kuasa politik dia boleh bantras benda-benda khurafat. Dia buat baik dengan orang yang paling kuat di Saudi. Apa dia? Bani Saud. Bani Saud. Sampailah semua terbongkar dan sampailah semua sekali yang kita sebut sebagai kubur sembah kubur itu tidak ada. Kalau tidak kerana dia, tak tahu bumi Mekah ni jadi apa. Dia kata kalau gitu bumi Mekah ni dipegang oleh Wahabi. Dia bukan bezalah mazhab Hambali dengan Wahabi. Kebetulan Imam Muhammad bin Abdul Wahab ni dia bermazhab Hambali. Bermazhab Hambali. Siapa tak sedar Hambali ke Wahabi? Sebab tu saya akan sebut banyak kali, kata masa kita duduk mengaji dulu, ni kata-kata Tok Guru lah ni saya sebut ni, tapi boleh pakai ni. Dia kata kalau Allah Ta'ala nak masuk Syekh Muhammad Abdul Wahab ni ke syurga, padan dengan orang kata ke dia, padan dengan hak fitnah dia. Berapa banyak mulut-mulut ulama yang fitnah dia. Yang menjadi masalah, kita mencerca Syekh Muhammad Abdul Wahab itu sampai di bumi Malaysia dulu nak banding dengan kitab yang menjulang tinggi jasa-jasa Muhammad bin Abdul Wahab. Itu yang menjadi masalah. Qadarullah, Tuhan takdir begitu untuk kita bersihkan nama kembali. Allahu Akbar. Boleh tuan-tuan? Saya sebut terang-terang, kata Wahabi ikutlah tuan-tuan. Orang kata apa boleh Wahabi, boleh Wahabi apa? Tuanku Syed Sirajuddin dah sebut dah. Ada apa boleh bukan mazhab Wahabi. Dia tak mengaku Wahabi itu apa. Orang kata boleh Wahabi boleh. Wahabi apa? Apa benda Wahabi? Wahabi tak kunut. Banyak negara-negara dunia yang tak kunut semua jadi Wahabi. Wahabi tak wirid kuat lepas sembahyang. Dan Nabi wirid kuat ke lepas sembahyang? Tanya hal tu dulu. Kalau tak kunut Wahabi, tak wirid kuat Wahabi. Sebab apa? Sebab tak wirid kuat jadi tak wirid. Tak wirid tu masalah kamu, bukan masalah tu imam. Tapi tak faham. Tak faham tu jadi bergaduh lah, apalah, tak masjid begitu begini.
Tak faham sunnah Nabi tu apa dia. Allahu Akbar. Minum air dulu sikit lah. Tuan dikasihi oleh Allah. Tak tahu nak kata Wahabi ke apa ke. Kata pi, tak apa. Kalau kita buat benda-benda yang sunnah Nabi, orang kata Wahabi lagi. Malu apa? Nabi orang kata dia gila. Gila lagi, tak apa. Sebab Nabi betul duduk di sisi Allah Ta'ala. Kita baca dengan hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis begini, Nabi sebut begini, orang kata Wahabi. Pelik apa? Apa yang nak dihairankan? Kata lagi. Tak terjejah pun akidah kita. Kalau akidah kita betul, tak terjejah pun cari makan kita, duk makan hari-hari, tak ada. Duk makan kenyang situ. Cuma nak mengajak negeri-negeri yang dipegang agamanya oleh orang-orang yang mungkin dia ni jaga perut nasi dia pun ada, nak jaga macam-macam lah, oleh kerana naik tu dengan politik juga. Tapi dia tak bagilah orang baca dalil semua ni. Kalau mengajar dalil sikit, tak boleh mengajar dalil. Kalau ustaz mari ajarlah apa pun tak ada dalil, ni baru betul. Kalau tak ada dalil tu sedap. Kalau ada dalil ni hadis Bukhari, ni tak sedap, ni tak boleh. Ada dalil tak boleh, sebab berat dalil nak terima ni berat. Jadi orang asli lah mu. Orang asli pun nak ke dalil. Betul ke tak? Orang asli pun nak ke agama puak-puak kita ada dakwah ni. Ni orang apa tak tahu. Dalil ni benda yang elok gini. Contohlah saya bagi, tuan-tuan pergi Kedah dah. Pak cik, saya jual ikan hak ni. Ikan hak ni sama je harga, cuma dia hari je. Dia tikah hari jadi ni, hak ni kemarin, hak ni hari ni. Hak kemarin tu mata merah sikit. Hak ni lah pak cik molek. Harga pun RM12 sekilo kata menu. Cuma hak ni tak apa molek. Kita nak pilih hak mana? Pilih hak molek. Sebab nak kenyang perut kita ni. Nampak ke tak? Kalau kita kata buat mari hak tak molek tu, saya memang suka makan hak buruk-buruk ni. Hak tu kan jual tu tengok atas bawah dia ni lebih pada ketumnya telang ni. Bukan setakat daun ketum ni, tunggu-tunggu ketum pun dia makan ni. Sebab dia antara hak elok dengan tak elok, dia nak hak tak elok. Kita kata hak ni hak Nabi. Nabi buat begini, dalilnya begini. Hak ni hak Nabi tak buat. Nabi tak ajar begini. Mana boleh Nabi tak ajar begini, mana tahu hak ni khilaf ulama lah apalah. Nak ke ikan buruk juga. Dia tambah ikan hak baru naik atas buk ni. Jenis kucing kurak sungguh. Baik, kita tengok muka surat 35. Ini bersangkutan dengan akidah, bersangkutan dengan tasyri' perundangan ataupun ahkam, bertujuan mengatur kehidupan masyarakat. Baik, akidah tak berubah, cuma daripada sudut perundangan ataupun nak hukum satu masyarakat tu berbeza, tapi tak banyak. Contoh kita hari Jumaat sebagai hari yang besar dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dinul Islam, semuanya agama Islam, agama menyerah diri pada Allah Taala semata-mata, itu mana Islam daripada zaman Nabi Nuh. Cuma bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Allah Subhanahu wa taala bagi hari Jumaat sebagai hari yang besar untuk kita semua. Hari yang hebat untuk kita semua. Baik. Bila hari besar dan hari hebat ni, banyak amalan-amalan yang diajar Nabi SAW. Selawat ke Nabi, ada doa yang mustajab. Hari Jumaat ni bila tak tahu. Bila kamu doa tu Allah Ta'ala terima doa kamu, waktu yang mustajab. Ulama' mari pakat bincang. Ada kata di antara khatib nak naik atas mimbar, ada kata di antara khatib duduk rehat sekejap, ada kata lepas asar pada waktu akhir waktu Jumaat atau akhir waktu asar pada hari Jumaat. Semua tu perbincangan ulama. Tak apalah, cuma nak bagi tahu hari Jumaat hari besar bagi kita. Baik. Kemudian Allah Ta'ala jadikan Nabi Musa untuk Bani Israel. Bani Israel, kalau kita tengok syariat yang dibawa oleh Nabi Musa, agak susah nak Bani Islam. Kerana Bani Israel bangsa yang banyak takwil di antara. Bila dia banyak takwil benda yang Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala bagi dia kesusahan. Nabi Muhammad tak takwil. Nabi Muhammad tak takwil.
Macam mana? Hari Jumaat. Mengikut riwayatnya, asal Bani Israel pun hari Jumaat juga. Cuma dia banyak takwil. Allah Ta'ala bagi dari Sabtu. Dah hari Sabtu tu bekerja pun tak boleh. Hari ibadah. Kita hari Jumaat boleh bekerja. Cuma mari sembahyang Jumaat je lah. Hak lain nak buat apa tak ada masalah. Dia ni hari Sabtu tak boleh. Dia langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kunu qiradatan khasi'in. Allah Ta'ala jadikan mereka kera sebab apa? Sebab langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Ta'ala jadikan syariat kepada Bani Israel bermacam-macam lagi yang menyebabkan mereka rasa susah. Mereka minta ringan daripada Allah Ta'ala. Masa Allah Ta'ala bagi ringan, dia kata ringan sangat. Masa Tuhan bagi susah, dia minta ringan, mana banyak songeng. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala utuskan untuk seluruh alam ini. Firman Allah Ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Perkataan rahmatan lil alamin, rahmat kepada alam ini. Baik dunia, alam mana pun dengan perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa jadi begitu besar Nabi kita ini, tuan-tuan dikasihi oleh Allah? Kerana kesempurnaan daripada sudut akidah dan syariat itu berlaku ke atas zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, insya-Allah kita sambung lagi di masa yang akan datang. Tahun depan kita sambung. Sebab bulan 12 saya rehat. Saya ada urusan umrah bulan 12 tu, sebulan saya rehat. Jadi kita jumpa tahun depan. Oh, lama tu. Dah. Bulan 1 insya-Allah kita jumpa. Ada sikit lagi kita nak bincangkan berkenaan dengan agama yang dipilih berkenaan dengan Muhammad khatamun nabiyyin, Muhammad penutup segala nabi. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala menerima amalan kita dan menjadikan kita terpilih sebagai seorang yang menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.